Baik, banyak lagi perkembangan yang akan kami bawakan. Jadi kami akan kongsikan bagaimana prestasi FBM KLCI mingguan, tapi kami akan bawakan pakar bersama Kutu Strategi MIDF Research, Syed Muhammad Kivni Syed Kamarudin untuk membincangkan lebih lagi mengenai bagaimana prestasi FBM KLCI dan apakah sektor yang mendahului dan apakah yang merosot dan apakah yang kita dapat jangkakan untuk prestasi yang akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Syed untuk sudi bersama kami pada pagi ini. Pertama kali, jadi bagaimana prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini memandangkan kerisauan di Amerika Syarikat berhubung kenaikan agresif kadar faedah dan juga reaksi terhadap pengumuman laporan kewangan syarikat tersenarai bagi suku kedua tahun ini? Waalaikumsalam. Terima kasih Nabila dan Nina atas jemputan ke awal ini. Di pasaran bursa saham Bursa Malaysia pada penutup semalam, indeks FBM KLCI kembali ke bawah paras psikologi 1,500. Ia turun 8 mata sepanjang minggu ini atau pensutan 0.6% kepada 1,492 mata. Jatuhan pasaran saham tempatan sepanjang minggu ini adalah reaksi kepada kejatuhan agak ketara di pasaran saham New York, Amerika Syarikat dengan indeks S&P 500 jatuh 2.2%. Dan tepias kejatuhan di Wall Street itu juga mempengaruhi dagangan di lain-lain pasaran antarabangsa dan serantau. Umpamanya di Eropah, indeks Stoxx 600 berjatuh 4.3% dan di Asia Tenggara, indeks FTSE ASEAN 40 susut 1%. Namun jika dilihat dari segi peratusan, kejatuhan saham tempatan dan juga saham rantau Asia Tenggara adalah kecil berbanding kejatuhan di pasaran Amerika dan Eropah. Punca utama mendorong tekanan jualan saham di Wall Street sejak penghujung minggu lepas adalah berikutan ucapan pengerusi Rizal Persekutuan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa kadar faedah akan terus naik sehingga kadar inflasi turun ke paras yang disasarkan. Kenyataan ini meningkatkan kekhawatiran para pelabur akan kemungkinan bahawa bank pusat tersebut akan terus berlaku agresif dalam keputusan kenaikan kadar faedah pada mesyuarat-mesyuarat yang akan datang. Sekiranya ini berlaku, ia akan menaikkan risiko kemelesetan pertumbuhan ekonomi yang akan pula membawa kesan negatif terhadap prospek pertumbuhan keuntungan syarikat korporat. Kekhawatiran para pelabur ini adalah berasas oleh kerana pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat yang telah menguncup suku ke suku atau kuarter on kuarter dan juga telah perlahan tahun ke tahun di bawah paras 2% di suku kedua tahun ini. Namun bagi Malaysia, pertumbuhan ekonomi di suku kedua tahun ini adalah masih memperangsangkan dengan pertumbuhan hampir 9% yang melangkaui jangkaan pasaran. Dan dengan subsidi bahan api dan kawalan harga makanan tertentu, tekanan inflasi di Malaysia juga adalah lebih rendah berbanding Amerika Syarikat. Oleh itu dijangkakan bahawa kenaikan kadar faedah di negara ini akan lebih bersifat gradual dan tidak agresif. Dan kesan negatif kenaikan kadar faedah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi negara juga dijangka terhad. Dan selaras pertumbuhan makro yang memperangsangkan, keputusan keuangan syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia juga menunjukkan peningkatan yang baik. Umpamanya, 30 syarikat utama yang merupakan konstituen ataupun ahli kepada indeks FBM KLCI mencatatkan lantungan keuntungan di suku kedua tahun ini berbanding suku yang sebelumnya. Ini didorong beberapa faktor seperti trend pengurangan kes COVID-19 yang membawa kesan positif kepada psikologi pengguna dan juga pembukaan semula sempadan negara bermula suku kedua tahun ini. Secara agregat, keuntungan syarikat-syarikat ini telah melebihi paras sebelum pandemik. Konstituen FBM KLCI mencatatkan keuntungan agregat berjumlah 16.2 bilion ringgit pada suku kedua tahun ini berbanding 13.8 bilion ringgit pada suku sama tahun 2019. Ini peningkatan lebih kurang 17%. Baik, mungkin Encik saya boleh kongsikan kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang sedang mengalami kejatuhan? Okay, pada sepanjang minggu ini, di sebalik kejatuhan penunjuk pasaran FBM KLCI,
tidak semua 13 sektor di pasaran saham tempatan didagang pada tahap yang rendah. Indeks sektor kewangan dan sektor pengangkutan masih mendapat minat belian dengan masing-masing naik 0.1 dan 0.2% sepanjang minggu ini. Perlu juga dinyatakan bahawa di sebalik kejatuhan FBM KLCI setakat tahun ini, indeks sektor kewangan mampu naik hampir 7.6%. Minat belian berterusan dalam sektor kewangan ini menandakan keyakinan pelabur terhadap prospek pertumbuhan ekonomi negara secara amnya dan kualiti aset perbankan secara khasnya. Manakala sektor teknologi jatuh 4.4% sepanjang minggu ini, ianya adalah akibat dari pengurangan minat pelabur terhadap saham pertumbuhan atau growth stock berikutan risiko kelembapan ekonomi dunia. Di samping itu, sektor perkhidmatan kesihatan terutamanya kaunter-kaunter pembuat sarung tangan terus berada dalam arah aliran menurun dengan kejatuhan 2% sepanjang minggu ini. Aliran menurun ini seiring kejatuhan harga jualan purata bagi produk sarung tangan di pasaran antarabangsa. Jadi Syed, apakah jangkaan hala pergerakan pasaran saham dalam masa dekat ni? Apa pandangan Syed? Okey, sehubung tindakan agresif Reserve Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah, pasaran saham di Wall Street kini bergelut dengan proses pelarasan harga atau pricing. Dan Prabowo ingin menentukan sama ada ekonomi Amerika Syarikat akan mengalami pendaratan keras ataupun lembut, hard or soft landing. Oleh itu dijangkakan julat pergerakan harga pasaran saham tempatan dan dunia secara amnya akan terus terkesan dengan pergerakan jangka pendek pasaran di Wall Street. Namun sekiranya unjuran pertumbuhan ekonomi negara tahun ini tidak mengalami semakan penurunan yang ketara, indeks FBM KLCI disasarkan akan mengalami trend arah aliran menaik dalam jangka masa sederhana. Jika kita lihat sokongan belian para pelabur asing juga makin meningkat dengan belian bersih melebihi RM8,000 setakat tahun ini. Oleh itu, buat masa ini dijangkakan FBM KLCI akan menuju kepada paras 1,600 mata menjelang akhir tahun ini. Baik, terima kasih Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin, Ketua Strategi MIDF Research untuk perkongsian mengenai jangka hala pergerakan pasaran dan juga FBM KLCI sementara tadi.